السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. Ali Imran 185. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, Tuan Imam, hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama berada dalam bulan Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang padanya diturunkan Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi petunjuk kepada manusia, penerangan-penerangan kepada petunjuk, dan menjadi pembeza di antara yang benar dan yang salah. Hadirin hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian, ayat yang saya bacakan tadi merupakan ayat 185 daripada surah Ali Imran. Maksudnya tiap-tiap yang berjiwa akan merasai kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. InsyaAllah dalam ruang waktu yang ada kurang lebih 15 minit, ambo akan kecek dengan adik kakak. Ambo akan ambil satu bab kecil, satu poin kecil daripada buku yang ambo tulis, Mati Hidup Semula. Buku tu ada di, ambo tak tahu lagu mana, ada di belakang kalau lagu mana, ya. Harga dia RM15. Ambo tulis buku ni untuk kutip sumbangan bagi menyiapkan bahagi atas bangunan pejabat ambo tu, 7 bilik penginapan dan 1 bilik seminar kecil, ya. Ambo tak pandai bergalai, ambo pandai menulis, ambo tulis lah, ya. Jadi kita cuba berbincang mati hidup semula. Dalam ni ambo akan ambil satu topik kecil ya, di mana dalam buku ni ambo cuba kecek tentang mati dan hidup tu gapo, mati tu gapo, hidup tu gapo. Sedangkan mati dan hidup ni, mati kita tak jumpa lagi, hidup kita duk tengah lalu lah ni. Cuma ramai di kalangan kita yang tak tahu hidup tu gapo, mati tu gapo. Tahu-tahu mati, nak balik semula tak boleh. Pas nak buat guana, nak ngejah bila? Lah ni. Kalau dia mati tak payah ejah dah. Orang lain tu lah ejah ke kita. Okey. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, ambo cuba bincang apa persediaan untuk kehidupan. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala bila dia buat kita, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika mana Allah Subhanahu wa taala royak kepada para malaikat, aku nak buat atas muka bumi ni khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat kata, tanya balik Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, mu nak buat atas muka bumi ni satu jenis makhluk yang ke buat kerosakan, yang ke
menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat ni sedang sentiasa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami sentiasa bertasbih pada kamu, sentiasa puji kamu. Tak padai lagi kepada kami ni. Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata, aku lebih tahu apa hakmu tak tahu. Jadi kesimpulannya Allah buat kita manusia. Jadi bila Allah buat kita manusia, gapo dia persediaan untuk kehidupan kita. Dia buat kita ni ada tujuan. Bukan buat saja-saja. Sebagaimana kita disuruh puasa, ada tujuan dia. Bukan saja-saja nak suruh kita lapar, nak suruh kita dagang, nak suruh kita tak boleh bersama dengan orang rumah kita. Tak. Ada tujuan dia. Dalam ayat yang ringkas, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hak tu. Buat hak ni tepat jatuh dia nya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa kepada aku, Tuhan kata. Jadi Allah buat kita ada tujuan. Tujuan kita untuk jadi khalifah. Okey. Jadi bila dia buat kita untuk jadi khalifah, gapo dia beri prasarana ke kita? Macam kita beli kereta, gapo dia kelebihan yang ada pada kereta? Dia akan royak pakai minyak gapo, boleh lari sejauh mana, 1 liter boleh pakai berapa kilo. Dia royak belakang. Kelebihan kereta kita gapo. Begitu juga kita bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebagai khalifah, sedangkan pada masa nak buat manusia ni ada dah makhluk nama dia malaikat. Ya. Tapi dia masih lagi buat kita dengan tujuan. Bila dia buat kita dengan tujuan nak jadi khalifah, apa prasarana hak dia beri ke kita? Kita kena tahu. Sebab bila kita tahu, barulah kita boleh fully utilize. Orang putih kata. Kita boleh guna sepenuhnya segala prasarana hak dia beri. Kalau tidak, patut kita guna 100, kita baru guna 50. Tak berkhabar mati dah. Rugilah kita. Jadi maknanya kita nak kena tahu gapo dia persediaan hak Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita. Bab yang seterusnya berbicara tentang apa persediaan untuk mati. Okey, bila kita hidup dah, kita tahu kita akan mati. Jadi kita nak sedia gapo untuk mati? Barang ni barang akan temu belakang. Nak pun temu, tak say pun temu. Kalau nak je temu, tak say tak temu, beres. Tapi masalahnya barang boleh. Bukan barang boleh, barang tak boleh lari, barang mesti kita kena temu. So kita nak kena buat gapo? Gapo dia hak kita nak kena ready. Misal kata kita nak pergi jalan, nak pergi Mekah. Minggu depan nak pergi Mekah. Lah ni kita ready dah. Gapo dia kita nak buat? Gapo dia kita nak kena cari? Gapo dia gitu, gapo dia gini. Jadi persediaan kita. Lepas pada tu, amba bicara sikit tentang apa ni? Ceritalah ni macam ni cerita sikit tentang kehidupan, ya. Hak berkait dengan amba dari sudut kehidupan biasa dan lepas pada tu adalah, ya. Okey, amba akan ambil satu. Allah tak ada, baru mukadimah dah. 15 minit ke? Amba dimalukan 15 minit, amba tak. Okey, sebab kita semua sibuk. Amba nak ambil dalam banyak-banyak prasarana yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita ialah kreativiti. Kreativiti. Ni kata orang putih asal dia, adik kakak tahu belakang ni. Kreativiti. Dah jadi Melayu dah pun. Dengan makna kemampuan mencipta. Kebolehan mencipta. Salah satu kelebihan atau prasarana yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke kita manusia ni Allah bagi kebolehan, kelebihan mencipta. Reka. Hak ni tak ada pada makhluk lain. Ambillah sebesar mana gajah, segagah mana harimau, tak boleh nak cipta, tak boleh nak membina. Tapi kita manusia alhamdulillah. Ya. Kalau tidak dalam bulan puasa
Adik kakak biasa mari parking kereta sini. Okey. Tempat parking ni. Tapi mari bulan puasa dia tak jadi tempat parking. Dia jadi mogolai. Kita duduk luar, kita panas ceng-ceng, kita masuk dalam, kita sejuk seperti Iceland. Kerana apa? Kerana ada kemampuan atau kebolehan mencipta. Kalau tak ada barang ni, tak jadi. Dan inilah di antara kelebihan kita manusia, Allah ambil jadi khalifah fil ard. Kalau tidak jenis makhluk manusia jadi khalifah fil ard, khalifah atas dunia ni, dunia kita ni amo rasa lama dah, tak ada apa satu. Adik kakak cuba bayar kalau malaikat jadi khalifah. Ada kereta tak? Kereta pun tak ada, malaikat tak naik kereta. Motosikal kau tak ada. Kau lagu mana? Rumah pun tak buat, istana lagi tak buat, nak buat gapo? Boleh nampak tadi. Jadi malaikat bila dia tanya Allah Subhanahu wa taala, Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu gapo hokmu tak tahu. Okey, ada di kalangan manusia hok buat kerosakan atas muka bumi. Okey, ada. Ada hok buat pertumpahan darah, ada. Tetapi di waktu yang sama manusia ada keupayaan kreativiti tadi. Keupayaan atau kelebihan, kebolehan mencipta. Dengan kebolehan ini kita boleh buat macam-macam. Ya? Kita kata ya ke? Ya. Amo bagi satu contoh. Dalam surah Taha ayat 120 121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa waswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Fa akala minha fabadat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah wa 'asā Adamu rabbahu faghawā. Ni cerita bila mana Nabi Allah Adam alaihissalam dengan nenek kita Hawa duduk dalam syurga molek-molek. Lepas tu waswasa. Nyo mari waswah ilaihi syaitan. Setan gi bisik waswah kepada tok kita Adam dengan nenek kita Hawa. Qala ya Adam, dia kata, "Hei Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Munak ke tidak kalau aku rayak kamu kepada sejenis pokok hak boleh kekal hidup pak bila-bila. Dan kekuasaan yang tidak akan hilang. Tidak akan lenyap. Pandai dia masuk. Ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita, kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu. Sedangkan Allah kata dah dalam ayat yang lain, ya, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu hampiri pokok ni. Kalau mu hampiri usah kau makan. Gi dekat pun Allah tak bui, ya, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi kena dengan gaya masuk tujuan dia tak dimolek, jadi terpedaya Adam dan nenek kita Hawa makan. Bila makan, apa yang berlaku? Terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing. Bila saja makan, aurat terdedah. Maknanya pakaian itu jadi hilang. Lalu kreativiti yang ada pada Nabi Allah Adam dan Hawa, gapo dia? Bila dah aurat terdedah ni, gapo dia? Sebab aurat ni, kalau kita mudah maknanya, nampak kebaluan jadi nampak. Ya, bila nampak, nama lagi bagai malu. Jadi nak tutup dengan gapo? Hak ni, hak kalau kita tengok, kreatifnya Nabi Allah Adam dan nenek kita Hawa, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah.
Lalu kedua-duanya ambil daun-daun yang ada dalam syurga tu, tutup. Kreatif. Bapa tutup? Kih nak tutup malu tadi. Kih malu jadi tutup. Tutup kan dia dengan daun-daun dalam syurga. Nak royak kreativiti ni start daripada tok kita lagi. Bukan kata baru-baru lah ni je orang cerdik nak buat kereta terbang ke apa dak. Zaman itu tu cerdik dah. Boleh nampak tadi. Tok kita tu bila berlaku gitu sebab benda ni kemaluan terdedah dia tutup. Tutup apa dia? Tutup dengan ya. Ni antara contoh bagaimana kreativiti ni diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kita ambil makhluk-makhluk lain dia tak erti. Dia tak erti adik kakak. Kambing bila kita tambak lah ni orang tak tambak dah kambing. Saya ingat masa kecil-kecil nama perah kambing. Ya. Bila nak hujan bunyi guruh je hujan turun dia tebek, dia panas tebek ya. Dia tak serupa kita. Kita kalau malah hui basah kita duduk bawah pohon apa ni, pohon pisang, cari tempat. Tapi binatang dia tak erti. Ya. Dia tak ada daya kreativiti sebagaimana kita. Sebab tu kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi khalifah dia. Ya. Jadi kita kena guna segala kreativiti yang ada pada kita untuk kita melaksanakan tanggungjawab ini. Ya. Dan kalau kita tengok nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ada 99 tu banyak lagi hak lain ya. Nama kalau adik kakak perhati beberapa nama Allah menunjukkan kepada kreativiti. Antaranya perkataan Al-Khallaq, Al-Khaliq, Al-Khaliq, Al-Musawwir. Al-Khaliq dengan makna maha mengadakan. Al-Musawwir maha membentuk. Al-Mubdi' maha mengadakan. Ni semua menunjukkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ke arah itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala ya bagi kelebihan kepada manusia yang dia pilih sebagai khalifah dia untuk memakmurkan dunia. Antara kelebihan dia Allah bagi kelebihan kita manusia ni kreativiti tadi ya. Salah satu daripada banyak-banyak prasarana yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Masa saya dah cukup. Cuma di akhir ni saya nak sebut ya, dalam kita nak merealisasikan keupayaan kreativiti ni ada beberapa perkara yang kita kena buat. Antaranya kita kena beri penekanan kepada beberapa perkara, antaranya mengambil mudah kehidupan dan tidak terlalu tertekan dengan masalahnya. Kita dalam dunia ni kita serah hidup ni payah, tapi kita jangan ambil benda tu sebagai payah. Kerana benda ni akan boleh menghalang kreativiti kita. Ya, akan menghalang kreativiti kita. Kalau kita ambil satu-satu benda tu payah, kita kena tengok benda tu dalam angle yang mudah. Ya. Dan kita jangan rasa tertekan. Huraya mau tak ada nak orang lah. Lepas tu, yang kedua, untuk merealisasikan kreativiti, kita perlu menerokai sesuatu yang belum diterokai. Hak bagi orang tak buat lagi. Banyak kita, minta maaf, kita orang, terutama orang Melayu Islam ni, kita ni berakhir tiga orang. Ya. Lah ni mesti orang main ayat apa? Ayat hotel. Habis ayat hotel. Dalam doa amo pun main habis ayat hotel. Amo kata kalau amo nak buat tanda, amo tak suruh ayat hotel. Amo nak buat tanda ayat bandar. Hok paling besar ke? Biar lain pada orang sikit gak. Ni kat bila ayat hotel habis ayat hotel. Ya. Bila apa dia? Ayat serama habis ayat serama. Jadi kalau kita kreatif, kita kena memikir lain daripada orang duk buat dah. Kalau kita ikut belakang orang, kita akan makan asak orang. Bila duduk belakang orang, makan asak lah. Kalau kita tak sempat makan asak, kita kena duduk 5-6 tapak ke depan daripada orang. Ya? Baru kita akan berjaya. Kalau kita hura banyaklah. Ya?
Lepas tu kita kena memperbanyakkan membaca buku-buku, novel atau lainnya yang boleh menggalakkan keupayaan kreativiti. Amor tak segi panjang dah sebab masa dah cukup ya. Banyak lagi ya. Kita kena banyak baca. Ni satu penyakit yang ada dalam masyarakat kita. Baca tak berapa rajin. Ya. Baca tak berapa rajin. Tapi insya-Allah dengan beradanya kita dalam bulan Ramadan, kita pakat baca Quran, kita start daripada baca Quran ni sebab Allah start Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca ayat mula-mula sekali terus suruh kita baca. Tapi perangai ni tak ada pada kita. Bukan tak ada, kurang ada di kalangan kita. Jadi tak berani baca. Barang hak tulis dah tak baca-baca. Ya, hak tulis dah, hak tanda dah, hak tu tak baca-baca. Jadi lah ni kita kena ubah kepada kita wujudkan budaya membaca. Ya, kita start dengan baca Quran, lepas tu kita baca banyak bahasa-bahasa lain dan memang dalam Quran ni adik kakak macam-macam benda ada. Kita boleh gali macam-macam. Ya, hamba tak sepanjang dah sebab masa adik kakak pun sibuk, ya. Cuma hamba berharap adik kakak bolehlah tolong konsum, tolong ambil butir sorang dengan harga RM15. Nak lebih tak apa. Kalau ada hak minat nak pergi jalan pejabat hamba pun boleh, di Wakaf Tok Wali. Dari Kota Baru sebelum Sapa Pekan Mela sebelah kiri. Ya, nampak ada bangunan di tengah buah atas, tingkat 3 tu, boleh singgah, beres. Ya, hamba ada tak apa, staf hamba ada tak apa. Ya. Hak buku ni insya-Allah bolehlah pakat-pakat ni, ya. Bila-bila adik kakak menyumbang, boleh apa ni? Boleh balik bacalah semua sedikit apa yang ada. Hamba rasa cukup sekadar tu, hamba tak sepanjang sebab masa ini peruntukkan pada hamba 15 minit. Ni 20 minit dah hamba ambil masa, minta maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan daripada hamba. Aku qala hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.